Yaswandi Channel, secara dan mitologi sekenal penjuru dunia. Pada tahun 636 Masihi, Panglima Besar Sasanid iaitu Rostam Farzad telah mengetuai tentera Parsi dengan kekuatan 120,000 tentera bagi menyeberangi Sungai Furat ke Al-Qadisiyah di Hilla untuk menyempaskan tentera Islam. Rostam beranggapan kemarahan tentera Islam sudah terlalu hampir dengan ibu kota kerajaan Parsi iaitu Sasanid. Untuk itu, dia telah mengatur langkah untuk mencegah kemarahan ini dengan mengetuai seluruh angkatan perang Parsi untuk berperang di bumi Qadisiyah. Para ahli sejarawan menganggap tindakan beliau ini merupakan sebuah kesilapan yang besar dari segi taktikal kerana berhadapan dengan tentera Arab Islam di bumi mereka bukanlah satu keputusan yang bijak. Barisan askar Parsi yang berjumlah sekurang-kurangnya 80,000 orang tentera itu dibahagikan kepada 3 unit iaitu infanteri, kavaleri berat dan juga tentera bergajah yang gajahnya diambil daripada wilayah jajahan Parsi di sekitar India. Tentera Islam pula terdiri daripada infanteri dan unit kavaleri yang di mana mereka dibahagikan kepada 4 bahagian, di mana di belakang setiap unit kavaleri diletakkan di belakang tentera Parsi untuk persediaan atas apa-apa serangan balas. Komander utama tentera Islam dalam pertempuran ini pula mengalami nasib malang apabila menghidap penyakit skiatika dan mengalami lecuran di sekeliling tubuhnya, membuatkan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak dapat menyertai pertempuran. Sebaliknya, mengambil tempat di sebuah istana lama di sekitar Qadisiyah. Dari istana itu, dia mampu mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang medan pertempuran dan memberi arahan kepada tentera Islam melalui pembantunya yang bernama Khalid Al-Fatah. Sebelum pertempuran, dicatatkan bahawa tentera Islam telah berkampung di Qadisiyah seawal 3 bulan lagi dan Khalifah Umar ketika itu mengarahkan diplomasi berjalan di antara kedua-dua pasukan. Jemputan memeluk Islam ditawarkan kepada Maharaja Parsi iaitu Yazdegerd serta tawaran membayar jizyah digerakkan andai Parsi tidak mahu memeluk Islam. Utusan-utusan yang dihantar oleh pihak Islam kepada Parsi. Ada sebuah kisah yang menarik. Maharaja Parsi berniat untuk memalukan utusan Islam ini dengan mengisi tanah ke dalam sebuah bakul lalu dituangkan ke atas kepala tentera Islam. Namun, utusan Islam ketika itu lebih bijak lalu menggunakan peristiwa itu untuk menentang Maharaja Parsi semula. Katanya, tindakan Maharaja Parsi itu sebenarnya melambangkan kerelaan Maharaja Parsi menyerahkan tanah tentera kepada tentera Islam sebelum beredar meninggalkan Maharaja itu. Jeneral utama Parsi iaitu Rostam seperti bersetuju dengan apa yang diungkapkan oleh utusan Islam itu, lalu membuatkan Maharaja Parsi mengarahkan sekumpulan tentera untuk menyerang mereka. Namun, semuanya sudah terlambat kerana kumpulan utusan itu sudah kembali ke kem Islam. Namun, Rostam memilih untuk meneruskan lagi diplomasi dengan tentera Islam, tetapi semuanya gagal, lalu membawa kepada pertempuran yang dikenali sebagai Perang Qadisiyah. Pertempuran pada hari pertama dimulakan dengan tentera-tentera Parsi dan Islam menghantar jagoan masing-masing untuk bertarung. Pertarungan 1 lawan 1 antara kedua-dua pasukan ini biasanya bertujuan untuk melemahkan semangat tentera musuh, dan dalam pertempuran Qadisiyah ini kita dapat melihat yang banyak pertarungan 1 lawan 1 ini dimenangi oleh tentera Islam. Melihat apa yang sedang berlaku pada ketumbukan Parsi, maka Rostam terus mengarahkan agar pertempuran dimulakan dengan hujanan anak panah ke atas sebahagian sayap kanan tentera Islam, lalu diikuti
dengan serangan tentera bergajah ke atas barisan sayap kanan tentera Islam dan membuatkan bahagian infanteri di hadapan terpaksa mundur. Melihatkan kegagalan untuk menewaskan sayap kanan tentera Islam, Rostam terus mengarahkan agar sayap kanan dan kanan tengah barisan Parsi untuk menggempur pula bahagian sayap kiri tentera Islam. Serangan hampir serupa ketika serangan di sayap kanan tentera Islam. Hujanan anak panah yang kemudian disambung dengan serangan tentera bergajah tentera Parsi. Kelihatannya, serangan tentera bergajah ini memang membuatkan unit kavalari tentera Islam menjadi kucar-kacir. Namun, komander untuk bahagian tengah kiri tentera Islam, iaitu Asim bin Amir, mempunyai strategi untuk menentang gempuran pada tentera bergajah Parsi ini. Rancangannya ialah untuk menggerakkan infanteri untuk memotong tali, meletakkan tempat duduk para penunggang gajah dan para pemanah untuk memanah penunggang kuda di bahagian belakang gajah. Tindakan ini berjaya membuatkan tentera bergajah yang sebelum ini mendatangkan masalah pada tentera Islam mundur dan diletakkan di belakang kavalari tentera Parsi. Tanpa sebarang halangan dari tentera bergajah, membolehkan serangan secara besar-besaran berjaya dilancarkan ke atas barisan Parsi. Kedua-dua pasukan saling bertempur sampai ke subuh. Namun pada hari pertama, tiada banyak perubahan dan masing-masing masih kental bertahan, membuatkan kedua-dua belah pasukan terpaksa mundur dan menamatkan pertempuran pada hari pertama. Hari pertama dikenali oleh umat Islam sebagai hari yang penuh kekecauan.